question 15, there are 10 men, 15 women and 12 children participating in a family day event. In how many ways can a group of 7 men, 13 women and 10 children be formed if a particular lady and a particular child must be in that group? Okay, so sekarang ini kita punya participant. Okay, tapi kita nak group members tu ada benda ini sahaja, ada orang-orang ni sahaja, and mesti ada seorang lady dan seorang child ni wajib ada dalam group tu. Okay, contohnya lah, ini kita letak nama dia Ina. Okay, dan that particular child kita namakan dia Meme. Contohnya. Okay, so maksudnya sekarang dekat sini, okay, kejap ini adalah kita punya participant. Kejap. Men. Okay, 10 men lah. 10 men. 15 women. Dan juga kita ada 12 children. Okay, kita nak berapa men? 7 sahaja kan? So, dia akan jadi 10 C7. Okay, lepas tu dia kata dia nak 13 women. But then Ina wajib ada. So kita akan letak Ina wajib ada. So Ina adalah 1C1. Ini Ina Okay, lepas tu tadi ada 15 women. Kita dah tolak Ina, so tinggal berapa? 14 kan? Okay, so 14C. Okay, kita nak 13. Ina dah masuk, so tinggal 12. Okay, so jadi 14C12. Okay, lepas tu sama juga untuk child. Okay, sekarang ni Meme wajib masuk. So Meme ada berapa? Meme ada seorang. Wajib masuk dalam grup tu. Ini untuk Meme. Okay, lepas tu sekarang ni semua children we need 10. Okay, lepas tu kita perlukan 10. Sekarang ni Meme dah masuk. So tinggal berapa lagi yang kita perlukan? Kita perlukan 9. Daripada berapa? 12. Asal children ada 12, kita dah tolak Meme sebab Meme dah masuk. So tinggal 11. Okay, so kita dah cari semuanya. Daripada 10 men kita pilih 7. Daripada 15 women, okay, 15. Kita dah choose 13. Daripada 12 children, we choose 10. Okay, so nak buat apa operasi semua ni? Kita akan darab. Okay, so kita akan dapat, okay, semua darabkan ni kita akan dapat 600. Okay, so there are 600 ways. Okay, next, question B. 30 participants are required in an event. In how many ways can this group be formed if each group must consist of at least 10 men? Okay, so berapa men kita ada? Kita ada 10 men. Okay, so saya asingkan ikut jantina macam tadi. Okay, men. Kita ada berapa men? Kita ada 10 men. Okay, so total yang kita perlukan untuk grup ini, untuk participant ini kita perlukan 30. So, at least 8 men. So, sekurang-kurangnya, kalau dia kata at least 8 kan, so kita boleh ada 8 men, ataupun 9 men, ataupun 10 men. Okay, lepas tu, untuk cukupkan, okay, contoh ni, kita ada 8 men. So, untuk cukupkan 30, kita perlukan berapa? Lagi 22 kan? Okay, 22 ni adalah, kita akan campur daripada 15 women dan 12 children. Kenapa kita boleh campur? Sebab dia tak spesifik pun dia nak berapa men, berapa children. Kalau children banyak pun tak apa, women banyak pun tak apa. Asalkan kita spesifikkan kepada 8 men. Okay, so sama juga. Kalau kita dah ada 9 men, okay, so berapa remaining participant kita perlukan antara women dan children? So we need 21 more. So if you have 10 men, kita perlukan lagi 20 untuk cukupkan total 30. Okay. So sekarang ni, okay, tadi kan 50 women and 12 children ni kita campur jadi 27 altogether. So dia akan jadi untuk kes pertama 10 men 10 men kita choose 8. Lepas tu 27 women children kita choose 22. Ini untuk kes pertama. Okay. Untuk kes kedua,
10 men, kita choose 9. Then kita darabkan 27, choose 21. Untuk kes yang terakhir, 10 men, kita choose kesemuanya. Kita darabkan 27, choose 20. Okey, lepas tu, perasan tak, ini adalah kes pertama kalau kita choose 8. Ini kes kedua kalau kita choose men 9. Ini kalau kita choose 10 men. Okay, so since these all are 3 different cases ataupun 3 possible cases, sama ada 8 men atau 9 men atau 10 men. So, untuk dapatkan total, kita akan tambahkan semua ni. So, tambahkan nanti kita akan dapat 7, 4, 8, 0, 9, 8, 0. Okay, question B. A 5-digit number may be formed from digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 with no repetition. Okay, so 5-digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no repetition. So, how many 5-digit numbers have values between 10,000 and 10,000 and 50,000 can be formed? Okay, so 5-digit 3, 4, 5. Okay, so daripada these numbers, untuk dapatkan 10,000 to 50,000, nombor apa yang kita boleh letak? Kita hanya boleh letak nombor 1, 2, 3, 4. Kita boleh letak 5 tak? Kita tak boleh letak 5. Sebab kalau kita letak 5, nanti bila kita susun number kan, contohnya kita letak 5 kan. So kita one of the susunan ataupun possible number yang boleh wujud adalah contohnya 5, 8, 1, 2, 7. So ini kan bila kita baca, dia akan jadi 58,127. 58,127. Ini kan dah lebih daripada 50,000. So that's why untuk number between 10,000 and 5,000, kita tak masukkan 5. Okay, so paling maksimum kita boleh masukkan 4 sahaja. Okay, so ada 4 pilihan tempat, 4 pilihan huruf, okay, ataupun number 1, 2, 3, 4 untuk kita letakkan pada tempat ini. Okay, then tadi kan ada 8 digit kan, 8 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dah guna satu dekat depan. So, tinggal berapa lagi? 7 number untuk 4 tempat. Okay, 7 numbers yang tinggal, sebab tadi kita ada 8, kita dah guna satu, dah pilih satu number dekat depan, between 1, 2, 3 and 4. Then the remaining numbers tinggal 7 untuk kita occupy pada 4 tempat. So, dia akan jadi 7P1, 4P1 times 7P4. So, kita akan dapat 3360 ways. Okay, ataupun sebenarnya 3360 number yang boleh wujud menggunakan number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan satu lagi saya lupa nak tekankan, oleh sebab dia adalah no repetition, so that's why kita gunakan P. Okay, dan lagi satu, alternatif. Okay, alternatif kan. Okay, kita boleh buat cara manual macam ni juga. Okay, so kita masih lagi soalan yang sama. So, ada 4 pilihan tempat untuk the first digit. 1, 2, 3, 4. So, 4. Then, darab. Okay. Tadi kan ada 8 number. Kita dah guna satu. So, tinggal berapa pilihan number untuk tempat ini? 7. Okay, then darab. So, dah guna satu. Tinggal berapa? Tinggal 6. 6 number sahaja yang boleh letak dekat sini. So, same goes to this place. Okay, kita dah guna 1, 2, 3 number. So, 8 minus 3 tinggal 5 sahaja lagi pilihan untuk tempat ini. Sama juga, hanya ada 4 number yang tinggal untuk tempat terakhir ni. So, darabkan. Nanti kita akan dapat benda yang sama juga lah. 3360. Okay, next question. 5-digit even numbers having values more than 60,000 can be formed. Even numbers more than 60,000. Okay, so 3, 4, 5. So, even numbers yang kita boleh letakkan adalah, okay, daripada sini daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, even numbers ataupun nombor genap yang kita boleh letakkan adalah 2, 4, 6, 8. Okay, then dia kata more than 60,000. So, bila
more than 60,000, number yang kita boleh letak hanya 6, 7, 8. Okay, since soalan kata no repetition, jadi kita bila kita tengok pada kedua-dua syarat yang kita dah letakkan tadi, okay, ni adalah syarat untuk more than 60. Ini adalah untuk syarat even numbers. So, kita tengok ada repeating numbers. 6, 8. Jadi, kita akan pecahkan kepada dua case. Satu start dengan 6. Okay. Tiga case. Satu kita start dengan 7. Satu lagi kita start dengan 8. 6, 7, 8. Okay, saya pecahkan ikut case yang ini. Okay, lepas tu, cuba kita susun untuk syarat yang even numbers. Kalau kita letak 6 dekat depan, so number yang kita boleh letak kat belakang hanyalah 2, 4, 8. So sama juga, kalau kita dah letak 8 dekat depan, so number yang kita boleh letak dekat belakang hanyalah 2, 4, 6. But then, untuk number start with 7, kita tak ada masalah sebab kita boleh letak ke semua number 2, 4, 6 dan 8. So barulah tak ada repetition numbers. Okay, so jom kita tengok. Saya rasa saya pindahkan ke sini. Okay, saya pindahkan ke bawah supaya kita ada ruang untuk tulis. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok the first one, start with 6. Okay, so start with 6. Kita ada berapa 6? Dia akan jadi 1, darab. Okay, lepas tu dekat belakang ada 3 pilihan kan? 2, 4, 8. So ada 3 pilihan. Dan kita tengok dekat tengah-tengah. Okay, so asal ni kita ada 8 numbers. 1, 2, 3 sampai 8. Kita dah guna 6 dekat depan. Dan kita dah guna satu lagi dekat belakang. Sama ada 2, 4 dan 8. So, berapa number lagi yang kita tak guna? 6 kan? So, ada 6 lagi number yang kita akan occupy 3 tempat. Okay? Ini untuk 6. Ini sama ada 2 ataupun 4 ataupun 8. So, yang ini adalah remaining numbers untuk 3 tempat. Lagi 3 digit dekat tengah-tengah tu. Okay. Sama juga untuk start with 7. Okay. So, we have 1, 7. So, this is for 7. Then, kita boleh ada, kejap. Kita warna biru kan. Okay. Ada 4 pilihan number kita boleh letak dekat belakang untuk wujudkan even number. So, darabkan dengan 4 untuk 2, 4, 6 or 8. Then, the remaining numbers yang tinggal dekat tengah. Satu kita dah guna dekat depan, which is 7. Satu lagi kita dah guna dekat belakang. Sama ada 2, 4, 6 or 8. So, the remaining numbers yang tinggal adalah 6 untuk kita occupy pada 3 tempat. Sama juga untuk 8, 1 untuk 8, 3 dekat belakang untuk 2, 4 or 6. Okay, ada 3 pilihan yang kita boleh pilih. Okay, then the remaining yang tengah-tengah adalah 6, P, 3. Okay, so kita akan tambahkan kesemuanya. Saya rasa saya tulis okay sikit kat bawah ni. So, dia akan jadi 1 times 6P3 times 3 plus 1 times 6P3 plus 4 plus 1 times 6P3 times 3. So, jawapan dia, okay, so kita pun tekan calculator. Saya ubah sikit, sorry. So, jawapan dia nanti, kita akan dapat 1,200 ways ataupun there are 1,200 numbers yang kita boleh wujudkan dan 1,200 number, even number more than 60,000 yang boleh kita wujudkan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Question 16. A total of 13 candidates comprising of 5 mathematicians and 8 physicists will be selected to form a committee. In how many ways can a committee of 5 members can be formed if it consists of at least 3 mathematicians?
So, daripada soalan ni, kita ada 13 candidates yang terdiri daripada 5 mathematicians and 8 physicists. Terus sekarang ni, dia nak membentuk satu komiti, dia nak membentuk jawatan kuasa of 5 members. Okay, daripada 13 orang ni, dia nak 5 orang sahaja. Tapi, kena ada at least 3 mathematicians. Saya dah pernah tunjuk dekat soalan sebelum ni. Kalau untuk soalan at least, at most apa, lagi mudah kalau kita cuba letak dalam table supaya senang kita nak tengok possible komiti yang boleh dibentuk. Okay. So, we have 5 mathematicians and 8 physicists. Kita nak total berapa? 5. Okay, lepas tu sekarang ni, soalan dia kata membentuk komiti, membentuk jawatan kuasa. Kena fikir sekarang ni, kita nak buat C ataupun kita nak buat P. Kita perlu pilih sahaja atau kita perlu pilih dan susun. Komiti kan AJK sahaja, jawatan kuasa biasa sahaja. Tak ada jawatan-jawatan pun dalam tu. So, bila tak ada jawatan dalam tu, maksudnya kita hanya perlu pilih. Okay, so kita akan buat C. Okay, buruk dah C dia. C, choose sahaja. Choose. Okay, so at least 3 mathematicians. So, sekurang-kurangnya 3. So, sama ada 3 mathematicians ataupun 4 mathematicians ataupun 4 mathematicians or 5 mathematicians. Okay. Sekarang ni kita nak membentuk committee of 5. Mesti cukup 5 members. Kalau kita dah pilih 3 mathematicians, so how many physicists yang kita perlu pilih? 2. Macam tu. Sekejap saya padanlah M ni. Okay. Kalau kita dah pilih 4 mathematicians, berapa physicists yang kita perlukan? 1. Sebab dia nak bagi cukup 5. So, kalau dah ke 5 orang komiti tu, kita dah pilih mathematician, so tak perlu pilih any physicists. Okay, sekarang ni kena kenal pasti ini adalah daripada kes yang sama. So, kita nak bagi cukup 5. So, ini adalah kes yang sama lah. So, dia akan jadi daripada 5 mathematician, choose 3 times 8 physicists, choose 2. Ataupun kita boleh juga buat combination, buat pilihan. Daripada 5 mathematician, kita choose 4 dan 8 physicists choose 1 sebab nak bagi cukup 5. Ataupun boleh juga ke 5 mathematicians kita pilih. Dan kita tak pilih seorang pun daripada physicist tu. Okay. So, berapa yang ada jawapan dia? 321 ways. Ataupun komiti yang boleh dibentuk daripada combination ini. Okay, now question 16. Daripada 13 candidates, masih lagi 13 candidates, 5 mathematicians and 8 physicists. All candidates be placed in a row such that they always sit in a group of the same expertise. Sekarang ni, adakah kita perlu susun ataupun kita pilih sahaja? Kita nak letak dia dalam satu barisan. So, mestilah arrange. Yes, betul. Kita kena arrange. Okay, bila kita nak arrange, dengan syarat dia sekarang, always sit in a group of the same expertise. So, maksudnya, mathematicians duduk dengan mathematicians, physicists duduk dengan physicists. Okay, saya susun So, M ada 5 untuk mathematicians. Physicists ada 8 yang kita perlu susun. Dia mesti duduk yang sama. So, how many dah sekarang? Okay, 8. Okay, nampak tak? Sekarang kita susun mathematicians dulu. Lepas tu baru kita susun physicists. Ataupun, kita susun dulu physicists. Okay, ada berapa physicists? Ada 8. Okay, berapa cukup dah ke belum? 2, 3, 4, 5 belum? 7. Okay, thank you. So, ada 5 mathematicians. Okay. So, nampak kan dua pilihan dia? So, dia punya ayat matematik dia tu. So, how many mathematicians? Kita ada 5 mathematicians yang perlu kita susun. Kesemuanya. So, 5 factorial. Okay, ada berapa physicists? 8 factorial. Sebab kita ada 8 physicists tapi kita susun semuanya. Ataupun, so, or ni kita tambahkan. So, dia akan jadi kita susun physicist dulu, baru kita susun mathematicians. Kenapa 8 factorial? Sebab kita nak susun ke 88 physicist. 5 sebab kita nak susun ke 55 physicist.
sama ada kita tulis factorial ataupun kan saya dah pernah cakap 8 factorial sama juga dengan 8 P8. Ke atas pula P dia. 8P8 pun sama juga. Okay. So, kita akan selesaikan. Kita akan dapat 9676800. Banyak kan cara untuk susun mathematicians dan physicists in a row. Okay. Now, kita nak pilih 3 members. 3 members may be selected from the candidates for the position of president, secretary and treasurer. Okay. Sekarang ni daripada 13 orang tu, dia nak 3 sahaja. So, only 3 members. Tapi, dia ada jawatan. President, secretary dan treasurer. So, kena ingat, bila kita nak pilih jawatan, ada kedudukan. So, we need to arrange. Bukan choose sahaja. Sekarang ni, syarat dia bagi tahu tak? Berapa orang mathematician dia nak ataupun berapa orang physicist dia nak. Dia tak beritahu kan? Okay, so kita boleh terus ambil 13. Kita campur je semua tanpa kira dia punya expertise. So, campur semua 13. Kita nak berapa? P3. So, 13P3. So, sama dengan 1716. Ataupun cara lain. Or, ni bukan orang yang tambah cakap atas Cara lain kita boleh buat macam ni. 1, 2, 3. Ini untuk president. Ini untuk secretary. Ini untuk treasurer. So, daripada semua orang 13 orang tu, 13 orang calon boleh jadi presiden. Okay, so kita dah pilih seorang. So, tinggal berapa? 12. So, hanya 12 orang yang tinggal untuk jadi secretary. So, seorang dah jadi presiden, seorang dah jadi secretary. So, tinggal berapa orang lagi yang tak ada jawatan? 11. So, darabkan dengan 11. So, sama je. Ini dengan 13P3. Akan dapat jawapan yang sama, 1716. A committee of 5 members with a mathematician as president and physicist as secretary. Dia nak committee of 5, mathematician as president, physicist as secretary. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So, ini adalah presiden. Ini adalah secretary. Okay, tapi presiden wajib mathematician. How many mathematicians we have? 5. Untuk jadi apa? Secretary. Untuk jadi presiden. So, 5 C1. Ada satu tempat je untuk presiden. So, that's why kita satu sahaja. Okay. Then, physicist mesti jadi secretary. How many physicists we have? 8. Untuk secretary ada seorang sahaja. So, 8C1. Okay, so yang balance dekat belakang ni AJK biasa. Sekarang ni daripada 13 orang, seorang dah jadi presiden, seorang dah jadi secretary. So, ada 11 orang lagi yang tak ada jawatan. So, kita akan pilih untuk 3 tempat yang AJK ni. So, 5C1 times 8C1 times 11 factorial. So, kita akan dapat 6600. Okay, so that is question 16. Kena tengok betul-betul lah tentang sama ada kita pilih ataupun kita nak susun. Lepas tu kita kena tengok komiti yang kita pilih tu ada jawatan tak ataupun tak ada jawatan. A student is to answer 10 out of 12 questions in an exam. How many choices she has if A, there is no restriction. So, sekarang ni dia nak jawab exam. So, bila nak jawab exam, dia boleh pilih mana-mana sahaja yang dia nak jawab daripada 12 soalan. Tapi dia kena jawab 10. So, bila dia nak jawab sahaja, dia tak melibatkan any susunan. So, dia boleh jawab je mana-mana. So, maksudnya dekat sini untuk soalan ni kita kena choose. Okay. So, dia kata dia boleh jawab sahaja kan mana-mana kan. So, we have 12 question. So, she need to choose 10 question untuk dijawab. So, 12C10 equals to 66. Nah, senang je sebab tak ada restriction apa-apa. Okay, now, she must answer for the first 4 question. Okay, daripada 12 soalan tadi, soalan nombor 1 hingga 12. Soalan nombor 1 hingga 4 tu dia wajib jawab. So, 4 soalan, dia wajib jawab ke 4-4. Ini untuk nombor soalan 1 hingga 4. Okay, lepas tu
Daripada soalan 6 sampai 12 ada berapa? Ada 8 kan? Okay. So, dia kena jawab lagi berapa? 6 sebab nak bagi cukup 10. Sebab dia 10 out of 12 kan? Okay. Ini adalah untuk soalan number, alamak, guna nombor lain lah. Guna huruf lain. So, ini adalah question number 5 sampai 12. Okay, so faham The first 4 question adalah yang 4C4 tadi. Dia wajib jawab. So, daripada 5 hingga 12, dia perlu pilih 6 sahaja. So, 4C4 times 8C6 dapat 28. Okay, question C. From 12 question, she need to answer 10. Tapi, the first 6 question, dia kena jawab at least 5. Faham soalan dia? Daripada soalan nombor 5 hingga soalan nombor 1 hingga 6, dia perlu jawab sekurang-kurangnya 5. So sama ada dia jawab 5 ataupun 6 lah. Okay. So first 6 question, so ada 6 lah kan. So daripada 6 soalan, dia pilih 5 sahaja. Ataupun daripada ke-6 soalan, dia pilih 6. Ini adalah soalan nombor 1 hingga 6. Okay, question number 1 sampai 6. Okay, contohnya lah sekarang, kalau dia pilih daripada soalan 1 hingga 6, dia pilih 5 je. Okay, berapa balance yang tinggal? 6 kan? Tapi dia perlu jawab berapa? 5. Sebab semua mesti jawab 10. Okay, so ini adalah question 6 sampai 12. Okay, cuba kalau dia jawab daripada ke-6, the first 6 question, she need to answer, dia nak jawab semua ke-6. So, 6C6. Nak bagi cukup 10. Ada 6 lagi soalan yang tinggal. Daripada soalan nombor 7. Sorry, bukan nombor 6 sampai 12. 7 sampai 12. Okay, so from question 7 until 12, dia hanya perlu jawab lagi berapa nak bagi cukup 10? 4. Macam tu lah. Okay, so ni adalah kes yang berbeza. 2 kes kita ada dekat sini. Sama ada dia jawab 5 je ataupun dia jawab 6. So, kita akan tambahkan. So, berapa choices dia ada? 51. Dia 51 pilihan soalan. Okay, so that is question 17. Question 18. 15 glasses of similar color and size are labeled each with a number from 1 to 15. In how many ways can 8 glasses be selected sahaja, such that 5 are labeled with odd numbers and the rest with even numbers. Okay, so sebelum jawab soalan ni, kita tengok dulu berapa banyak odd, berapa banyak even kita ada. So, odd numbers, we have 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. So, berapa banyak nombor kita ada kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, n equals to 8. Ada sebanyak 6 odd numbers. So, now, even numbers, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. So, how many numbers we have even numbers? 7. Okay, so kita letak dekat tepi dulu sebab kita akan guna kejap lagi. Okay, sekarang, dia nak pilih 8 glasses such that 5 are labelled with odd, the rest are even. Soalan sekarang, kita perlu pilih sahaja ke atau kita perlu susun? Yes, kita perlu pilih sahaja. So, terkeluar lain lah. Kita kena choose je. So, choose tak perlu nak pilih, tak perlu nak susun-susun pun sebab dia just nak pilih je. Okay. So, dia nak berapa? 8. Tapi 5 odd. So, from 8 odd numbers, kita kena choose 5 sahaja. Dan untuk cukupkan 8 glasses tu, daripada even numbers, 7 even numbers, we need to choose berapa? 3. Okay, this is for odd. This is for even. So, 8C5 times 7C3, kita akan dapat 1960. Okay, so itu adalah question 18A. So, 18B, 5 glasses be arranged in a row such that the first 3 glasses are labelled with odd numbers and the other 2 with even numbers. Now, 5 glasses be arranged in a row. So, confirm soalan ni, kita kena arrange. Susun. Dia dah bagi tahu pun perkataan dia. Okay, mungkin the first 3 glasses. Okay, ni
The first 3 classes are labelled with odd, the other 2 with even numbers. Okay, bila kita nak susun, so apa yang perlu kita buat adalah daripada 8 odd numbers, we need to susun 3. Susun. So ada kasih? No. B. Okay, very good. Then, daripada how many even we have? 7. So daripada 7 even, we need to susun, arrange 2. Okay, this is for odd. And this is for even. Dan kenapa kita buat macam ni? Sebab dia dah bagi tahu. Depan tu mesti odd. The first 3 classes. So odd. Kita tak boleh buat macam ni. Contohnya kita pilih dulu. Daripada 8 odd, kita pilih dulu 3. Dan daripada 7 even, kita pilih 2. Lepas tu kita susun semuanya. Ini bukan. Ini adalah case pilih dulu dan susun randomly. Ni tak boleh lah. Sebab dia dah bagi tahu siap-siap. Depan tu mesti kita pilih odd dulu. So that's why kita ambil 8P3 times 7P2. So kita kira, kita akan dapat jawapan dia. Sinilah. 1, 4, 1, 1, 2. So ini jawapan dia. Okay, terus ambil terus susun sebab dia dah spesifikkan the first 3 adalah odd. Kalau dia tak spesifik kedudukan, baru ambil yang ini. Kalau tak spesifik kedudukan, baru kita pilih yang ini. Okay, so that is question 18. 6 yellow balls are labelled with 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 red balls, P, Q, R, S. All the 10 balls are of similar size. In how many different ways can one arrange all the balls in a straight line such that balls of the same colour are next to each other? So, confirm kita baca dekat sini. Daripada 6 yellow balls and 4 red balls, kita kena arrange in a straight line. Same colour next to each other. Okay, so let's susun. So this is the balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yellow balls. Then we have 4 red balls. P, Q, R, S. So ini maksudnya dia kata arrange in straight line such that same colour next to each other. Ini maksud dia. Okay, dikumpulkan ikut warna. So macam mana kita nak susun dia? How many yellow balls we have? So 6. So kita nak susun ke 6. So 6 factorial times. So how many red balls we have? 4. Nak susun ke 4 factorial. Tapi adakah dia kata kita nak susun kuning dulu? Tak kan? So kita boleh susun juga sama ada merah dulu, baru kita susun kuning dulu. So 2 factorial. Okay. Tukar kedudukan antara yellow dan red. Tu sebab kita darab 2 factorial. Okay. So 6 factorial times 4 factorial times 2 factorial. We'll get the answer 3, 4, 5, 6, 0. Okay. So moving to question B. From 6 yellow balls and 4 red balls, we need to choose and arrange. Okay, dah nampak dah perkataan dia. Choose and arrange equal number of yellow and red balls in a straight line such that ball of the same colour are next to each other. Okay, so faham soalan dia? Kita nak susun red dengan yellow sebelah-sebelah, tapi bilangan red mesti sama dengan yellow. Jadi sama ada kita susun kuning lah. Okay. Susun yellow. Lepas tu kita susun red. Ataupun 2 yellow. 2 red. 3 yellow. 3 red. 4 yellow. 1, 2, 3, 4 yellow. 4 red. Okay, adakah kita akan ada case 5 yellow, 5 red?
Tak ada. Sebab maksimum yang kita boleh buat hanya 4 sahaja sebab kita ada 4 red ball sahaja. Okay. So, dah nampak dah case dia. Itu cara susunan dia. Ini adalah susun. So, sama ada kita ada P ataupun kita ada P ataupun kita factorialkan. Atau kita factorialkan dia. Okay. So, sekarang apa yang kita akan buat adalah daripada 6 yellow ball, kita susun 1 times 4 yellow balls, kita arrange 1 dan kita akan darabkan dengan 2 factorial sebab kita boleh tukar kedudukan antara red dengan yellow. Semua mesti kita akan darabkan dengan 2 factorial. So, kita nak tukar kedudukan dia. So, sama juga daripada 6 yellow balls, we choose and arrange 2. 4 red balls, we arrange 2. Then times 2 factorial untuk tukar kedudukan yellow dan red. Okay, the next one, 6p3. 6 yellow ball, we arrange 3. 4 red balls, we arrange berapa? 3. Times 2 factorial untuk tukar kedudukan antara kumpulan red dengan kumpulan yellow. Sebab dia dah kata next to each other kan? Okay, so 6p4. From 6 yellow, we arrange 4 times 4p4. From 4 red balls, we arrange 4. Then 2 factorial untuk tukar kedudukan. Then tambahkan semua, kita akan dapat 2, 3, 8, 0, 8 ways untuk susun kedudukan. Okay, now the last question, question 20. A security code is to be formed by using 3 alphabets and 4 digits. Security code, 3 alphabets, 4 digits chosen from the alphabet A, B, C, D, E and digits 1, 2, 3, 4, 5. All the digits and alphabet can only be used once. Find the number of different ways the security code can be formed if A. There is no restriction imposed. So, sekarang ni kita ada 5 alphabets and 6 digits tapi kita nak 3 alphabets and 4 digits sahaja. Bila kita nak melibatkan security code untuk formkan security code, so adakah susunan diperlukan? Yes, kita perlu susun. Sebab apa kita buat macam kita buat password, kita ada susunan kan? So, kita kena arrange. Tapi, untuk soalan A, dia kata no restriction. So, bila no restriction, kita boleh susun siapa-siapa dulu pun. Asalkan cukup bilangan yang kita nak. So, apa yang kita akan buat adalah from 5 alphabet, we choose 3. And from 6 digits, we choose 4. Lepas tu, baru kita susun ke 7 huruf dan nombor yang kita dah pilih. Okay? Pilih dulu, baru susun sebab kita nak buat secara random. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 756000. That is for question A. Okay, so sebelum kita moving to question B, saya nak korang fikir kalau kita buat macam ni. 5p3 times 6p4. Kenapa tak boleh buat macam ni terus? Kita kan nak susun. So, kenapa tak buat je p terus? Tak boleh. Sebab kalau kita buat macam ni, ini maksud dia kita dah spesifikkan tempat. Spesifik tempat. Maksudnya, kita dah letak alphabets dulu. Dekat depan. Alphabets kat depan. Sedangkan, soalan dia bagi tahu tak alphabets kat depan? Tak kan? Dia kata choose random kan? So, that's why kita pilih dulu. Dah ada semua tu, baru kita susun. Okay, so bukan 5p3, 6p4 tu Okay, now moving to question B. Masih lagi forming a security code, 3 alphabets and 4 digits. All alphabets are next to each other and all digits are next to each other. So, ini masih lagi melibatkan susunan. So, kita nak pilih berapa alphabets? 3. Apa yang kita akan buat? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5p3 times 6p4. Okay. Dan kenapa kita susun macam ni? Sebab dia kata next to each other. So, maksudnya alphabet.
digit, 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 digit. Macam itulah susunan dia. Tapi jangan lupa untuk darabkan dengan 2 factorial. Sebab kita juga boleh buat digit dulu. So, digit, 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 digit. Alphabet, alphabet, alphabet. Okay. So, jawapan dia for 43,200. Now, a security code masih lagi sama dia punya syarat dia, but it consists of at least 2 consonants. So, what are our consonants? We have B, C, and D. Dia kata at least 2 consonant. Sama ada, okay, dia macam ni. Saya buat table okay, buat kat tepi ni lah. Sama ada, ni konsonan konsonan. Okay, C. Then we have vowels and we have digits. Okay, digits tak ada masalah. Masih lagi 6C4. Sekarang ni yang masalah adalah konsonan. Dan kena ingat, konsonan campur vowel ni mesti 3. Sebab kita nak 3 huruf sahaja. Okay, daripada berapa konsonan kita ada? Daripada 3 konsonan, kita kena pilih at least 2. So, sama ada 2 konsonan ataupun ketiga-tiga konsonan. Okay, vowel kita ada berapa? 2 kan? Okay, 2 vowels. Sama ada kita pilih 1 ataupun tak ada vowel langsung. Sebab kita nak bagi cukup 3. 3 alphabet. Jadi, kita akan buat, kita pilih dulu daripada 3 konsonan, kita choose 2 and 2 vowel choose 1. Dan jangan lupa digit, 6 digit choose 4. Jangan lupa juga untuk susun kesemuanya sebab dia tak kisah kedudukan. Ataupun daripada 3 konsonan, kita choose 3 and 2 vowels, kita choose 0. Tak choose langsung lah, tak pilih langsung. Dan jangan lupa pilihan untuk digit 6C4. And don't forget to arrange. So, times 7 factorial. Okay, 7 ni datang mana daripada sini lah. 304. So, dapat 7. 214. Maksudnya kita pilih dulu, baru kita susun dekat 7 factorial. Okay, so jawapan dia berapa? 529,200.